Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam kembali dari rakyat berbahagia menggambit dunia. Bijak laksana kuat, berani laksana depan. Salam Malaysia menjadi. Bersama kita pada kali ini dalam program sesi bersama penulis bersempena dengan Pesta Buku Melaka 2023. Dan pada malam ini bersama-sama kita adalah yang berbahagia Tuan Abdul Latif Arif atau dikenali sebagai Pak Latif di kalangan pengembang dunia. Jadi selamat datang diucapkan pada Pak Latif. Khabar Pak Latif? Okey, selamat datang baik. Jadi terima kasih kerana sudah hadir pada sesi pada kali ini Pak Latif. Jadi untuk makluman semua, Pak Latif ni sebenarnya seorang penulis novel, lebih kepada pendidikan sejarah dan juga keislaman. Jadi sebagai permulaan, kita berkongsi pengalaman yang telah dilalui oleh Pak Latif. Untuk permulaan, boleh Pak Latif ceritakan dulu latar belakang Pak Latif. Terima kasih saudara pendeta. Terima kasih juga kepada pihak penyanyi yang menjemput saya pada malam ini untuk sesi bersama penulis. Sebenarnya nama saya memang Abdul Latif Arif dan tak ada nama samaran. Lahir di kampung Ulu Sepri, Rembau 9, 1954 dan bersekolah di sana, membesar di sana dan mula menulis pada tingkatan 5 lagi dari secara 9 dan sekarang sudah masa. Jadi sepanjang pengalaman Pak Latif dan berapa banyak karya-karya yang berhasil. Alhamdulillah, saya bermula dengan tulisan novel anak-anak, lepas tu novel remaja, dengan masa itu dengan tulisan, dengan dewan bahasa. Lepas tu mulai pada tahun 2007 saya terbit dengan PTS. Selama 10 tahun dah dengan PTS, yang mana PTS yang terbitkan kepada saya, PTS yang telah mempopularkan novel Islam dalam masa itu. Dan sekarang ni saya cuba terbit sendiri, jual sendiri. Okey. Jadi berbalik kepada kita kepada sesi tulis pada malam yang kita hari ini. Apakah buku yang akan Pak Latif kongsikan bersama para penonton? Bila saya di Pelawar untuk pentas pada malam ni, saya ingat dia ada buku yang berkaitan dengan sejarah Melaka. Jadi saya bawa buku Hang Tuah untuk kita perkenalkan dengan buku Tun Fatimah Sekali Melayu, ada kaitan dengan sejarah Melaka juga, dan juga buku Enrique Melaka. Tiga buku ni ada kaitan dengan Melaka. Jadi kerana itu saya lebih suka lagi dalam tiga buku ni kita perkatakan dalam ni, sebab dia ada kaitan dengan sejarah Melaka. Okey. Jadi sebenarnya untuk makluman semua, Pak Latif ni dia bukan saja buku sejarah Melaka, dia ada juga buku yang pernah menimbulkan sedikit panas atau kontroversi. Tapi malam ni kita tak nak ceritakan tentang kontroversi itu, betul Pak Latif Tapi lebih kepada tiga buku yang tadi yang Pak Latif cakapkan tadi, iaitu Hikayat Hang Tuah, Fikir dan juga Tun Fatimah. Jadi kita terus kepada buku pertama untuk kepuasan daripada Pak Latif. Kalau boleh Pak Latif kongsikan bersama kita tentang buku yang Pak Latif tulis tentang Hikayat Hang Tuah. Terima kasih. Buku Hang Tuah ni sebenarnya dah dibaca oleh orang Melayu dalam bentuk hikayat. Hikayat Hang Tuah dia dikait dalam sejarah Melayu, malah dalam buku sejarah juga disebut nama Hang Tuah. Cuma dulu dia dalam bentuk hikayat. Dulu orang kita ni dekat dengan hikayat Muhammad Awangsa, malah hikayat yang cukup pun orang buat. Hikayat Hamzah termasuk hikayat Hang Tuah.
Tapi sekarang ni dah zaman dah berubah, orang dah suka dah pada novel sejarah. Sebab novel sejarah ni dia lebih mudah. Bahasanya tak bahasa nama-nama dahulu, dan kalau kita dulu kita kan watak dia tu dibantu oleh dewa-dewa, oleh nenek moyang dan sebagainya. Tapi dalam novel sejarah dia tak mahu macam tu. Dia nak fakta sejarah tu, penciptaannya fakta sejarah, bukan bermakna ada kaitan lagi dengan dibantu oleh para dewa dan sebagainya. Jadi novel sejarah ni sebenarnya di kalangan masyarakat kita dulu terkenal dengan dekat jasa hikayat. Cuma sekarang ni dah dijadikan novel sejarah. Dan untuk novel sejarah ni pahaman saya dah, dia kena ada rujukan, sebab dia ada fakta sejarah dan tak boleh direka-reka. Kerana reka dia menjadi fiction. Tapi fakta sejarah itu benda yang dah ada. Sebenarnya ada orang tanya kepada saya, macam mana Pak Latif mendapatkan fakta? Ada Pak Latif buat kajian. Saya kata saya bukan kaji sejarah. Saya menulis balik kisah sejarah yang ada buat. Contohnya Hang Tuah kan, Hang Tuah ni dah tulis dalam bentuk buku ilmiah, dah tulis dalam bentuk rencana, dalam bentuk syakabah, diberikan Hang Tuah sendiri. Jadi saya baca yang orang dah tulis saja tu, saya baca, saya ambil dari fakta ada, saya novel balik. Maknanya fakta itu saya ambil pada orang yang dah tulis. Cuma di novel begitu saya novelkan. Situ macam kisah Tun Fatimah dan sebagainya, semua tu orang dah tulis dulu. Fakta dia tulis, bukan saya yang orang yang pertama membuat kajian tak. Jadi itu yang kadang-kadang ada yang kata saya berarti buat kajian sampai 2 tahun boleh selesai. Macam mana berarti boleh hasilkan novel itu dalam masa 12? Saya kata saya bukan buat kajian, saya cuma ambil fakta yang orang ada. Ibarat macam kita masak ya kan, saya cuma mengutip je dari bahan-bahan tadi, kemudian dia olah untuk novel itu saja. Jadi kadang tu pada saya kerja tu cepat kajiannya. Banding kita buat kajian, banyak orang buat kajian dia dapat mempunyai fakta-fakta baru. Tapi saya kata saya bukan mengkaji, saya menulis sejarah yang ada. Bukan menulis sejarah baru, bukan. Termasuklah yang baru ni Hang Tuah, lepas tu Tun Fatimah pernah tulis oleh Pak Hamka dalam buku sejarah Islam. Tun Fatimah dalam tu tulis juga oleh Cikgu Harun Abdul Rashid, tulis juga kisah Tun Fatimah. Jadi kerana saya ni orang yang pertama sekali ni boleh saya pernah tak. Saya cuma mungkin di novel yang begitu mungkin saya cuba mengajikan diri cerita untuk novel. Kenapa? Orang tanya kenapa di novel kan? Kenapa tak dibuat buku sejarah? Itu sekarang ni dah ada buku sejarah, dah ada sejarah, dah ada novel sejarah. Mana pembaca sekarang ni ada pilihan. Mereka yang nak baca buku sejarah silakan baca buku sejarah kan. Mereka yang nak baca sirah silakan baca sirah. Tapi ada di antara mereka minat baca novel sejarah, silakan. Jadi tak boleh kita kata tak payah baca sejarah tu, kita ada buku sejarah, tak ada sejarah. Tak, kita nak membagikan bacaan. Dan tujuan di novel itu supaya menarik pembaca ke arah sejarah. Pembaca lebih memahami apa itu sejarah kan. Contoh Hang Tuah tadi itu mungkin kita baca hikayat Hang Tuah tebal itu mungkin dengan lengkap bahasanya, bahasa dulu mungkin payah nak lencah pembaca. Itu kalau ada dinovelkan dengan bahasa baru mungkin lebih mudah difahami. Itu maksud tujuan dinovelkan. Dan saya yakin bila dinovelkan dia membantu pembaca untuk memahami sejarah. Ada kebaikan kepada pembaca. Jadi kerana nak saya teruskan usaha ni walaupun macam-macam pandangan orang, macam-macam komen orang, tapi kerana saya yakin yang saya buat betul, saya teruskan insya-Allah. Jadi maksudnya buku yang novel yang Pak Latif hasilkan merupakan fakta sejarah. Dia fakta sejarah, bukan fiction. Dan sebenarnya macam ni. Banyak orang kata fiction, ada orang kata fiction maksudnya rekaan. Kalau fiction watak dia watak rekaan. Dengan tempat waktu pun rekaan, masa rekaan, peristiwa pun rekaan. Itu non fiction. Tapi kalau sejarah watak dia watak betul-betul. Macam contohnya macam kisah Haji Walid.
yang betul itu riwayat yang wujud, bukan rekaan riwayat kan. Dan tempat berlakunya di Mekah, di Perang Uhud, Perang Badar, kanan dan kanan. Memang benda itu berlaku pada waktu itu. Dan itu juga ada suasana dia. Jadi itu rekaan. Bukan rekaan tadi itu. Mungkin hero dia katakan Panglima Islam Tun Ali contohnya kan. Mungkin macam ada di belakang contohnya kan. Benda bercerita mungkin dia cerita, tapi ini benda yang betul dah laku. Jadi banyak juga orang kata ini fiction, tapi itu kurang nak pergi macam pandangan. Tapi pada saya kata ini sejarah. Sejarah ada rujukan dia, bukan saya reka-reka kan. Dan alhamdulillah sekarang ni ramai orang yang mula memahami, dan kisah-kisah novel sejarah tadi ini antara yang saya rasa keyakinan saya dapat masuk Brunei. Brunei kita negara yang bila ada kaitan dengan sejarah Islam, nak bawa benda tersebut, benda ditapis dulu oleh kepada dia. Ditapis, dia tengok, dibaca, disemak, kemudian disahkan benar, dicop. Setelah disemak, disahkan benar, benda akan masuk. Dan alhamdulillah termasuk kisah kali balik masuk ke Brunei. Dan kebanyakan novel sejarah Islam ditulis dihantar ke sana lepas putus. Jadi itu memberikan kepada saya yang saya buat tadi ini betul. Ada pihak yang telah menyemak, ada pihak yang telah meluluskan. Tinggal lagi manusia tadi macam-macam agam, macam-macam pemikiran, macam-macam pandangan kan. Jadi kalau dia beri pandangan kata ini pada saya itu pendapat dia, pendapat individu. Tak pernah pendapat dia hak dia untuk nak bercakap kan. Tapi bila pihak yang berkuasa macam Pusat Wali Islam Brunei yang menuliskan pada saya itu lebih baik keyakinan saya untuk menuliskan usaha ini. Okey, fakta sejarah kata ini. Jadi banyak nak fungsi dialog dalam mengintegrasi itu. Ya, banyak orang dikaitkan kata Pak Latif, betulkah ini dialog dengan Wali? Betulkah ini dialog Umar Khattab? Betulkah ini dialog Abu Bakar? Kata dia dalam Hang Tuah ini. Betulkah ini dialog Hang Tuah? Dia kata itu pada zaman dia. Macam mana kita tahu macam tu? Jadi macam ni. Makna novel sejarah dia kena dialog. Tapi dialog dia menceritakan fakta yang ada. Dia tak ada dialog yang keluar daripada fakta yang ada. Jadi di tempat lain, contohnya macam di Turki, contohnya kan di barat yang dah buat dah Islam dari Turki, dia dah filem kan kisah tokoh sejarah dia. Macam Otogul kan, macam Al-Fatih, Sultan Hamid difilmkan. Tokoh dia dalam filem ada watak, ada sejarah, ada dialog. Dan orang sana terpikirkan sampai tahu tujuan difilmkan supaya penonton dan mereka penonton ke sejarah. Di Mesir pun macam tu, dia orang dah filmkan kisah Umar Khattab, difilmkan. Walid difilmkan, kita tengok pada bulan puasa dan dilakonkan kisah-kisah sejarah itu. Tak ada pun mufti Mesir komplain, ada sebab dia tahu tujuannya nak menarik penonton ke sejarah. Dan saya tulis novel itu lah tujuan sesama, nak menarik membaca ke arah sejarah, memahami sejarah. Alhamdulillah nanti bila baca novel kisah Islam, kisah para sahabat, secara langsung pembaca akan bawa ingat kepada Allah. Ingat Allah, semoga bertambah keimanan dia. Semoga macam tu. Dia akan diingat pada Rasulullah SAW, pada para sahabat dan sebagainya. Semoga nanti akan rasa kagum dengan para sahabat. Jadi pada saya, yang saya nak tulis tadi benda yang baik, bukan nak menyesatkan orang, bukan nak menyesatkan orang, tapi nak kita benda yang baik, benda yang baik. Saya anggap sebagai dakwah saya, dakwah yang saya terima. Jadi kerana tu, ini saya anggap sebagai satu bidang dakwah. Jadi saya tak kisah lagi dengan apa kritikan orang, apa pandangan orang. Itu memang biasa lumrah bagi orang yang berjuang pada kebaikan. Macam tu dia biasa kan. Jadi kerana sampai sekarang ni saya masih terus menulis. Walaupun macam-macam dah, semua dah tahu dah macam-macam pandangan orang, kritikan orang macam-macam kan. Tapi saya terus menulis insyaAllah sampai sekarang. Okey, Pak Latif,
sedia baik kepada buku kekayaan Quran pada titik. Kalau dalam versi sejarah mengatakan Al-Quran ketika menceritakan angkas ini, ada versi mengatakan ketika mendengar hebat. Untuk versi Palatik macam mana? Memanglah kalau pada sejarah Melayu sendiri ada mengatakan Hang Tuah itu bertikam dengan Hang Kasturi, ada mengatakan Hang Tuah itu bertikam dengan Hang Hebat. Jadi sebenarnya ada macam-macam versi dan kisah Hang Tuah saja. Itu juga dengan kisah sejarah Melayu oleh Tun Sedanang itu. Macam-macam versi ada kisah dia kan. Mungkin tak tahu kita buat tambah apa ataupun masa penyalinan tadi itu ada di Ubah Suai kan. Tapi pada saya pendapat yang paling popular yang saya jumpa, Hang Tuah bertikam dengan Hebat, bukan Hang Kasturi. Cuma tadi itu orang yang mengatakan Hang Kasturi ada jauh-jauh dia. Tapi bagi yang mengatakan dengan Hang Hebat itu ada jauh-jauh dia. Masing-masing ada kajiannya kan. Ini pada saya bertikaman itu dengan Hang Hebat. Tapi ada mengatakan pula katanya kenapa Hang Tuah sanggup bunuh sahabat dia, kenapa Hang Tuah sanggup Hang Hebat setia dengan Hang Tuah, kenapa sanggup dia membunuh. Tapi kita kena faham keadaan pada masa itu rakyat ini kepunyaan sultan. Makna rakyat ini khidmat dia untuk sultan. Makna sultan ditentukan kalau sultan kata nak hukum bunuh, matilah kita kan. Dan kalau dia khidmat pun untuk sultan. Jadi tak setiap tuan itu memang untuk sultan. Jadi kerana itu dia sanggup melakukan tadi itu kerana menyudung kepada sultan. Sebab itu yang tuan kata jangan derhaka kepada raja atau pesan tuan. Walaupun itu sahabat dia, siapa baik dia, tapi kerana sultan arahkan bunuh dia, maka tuan terpaksa lakukan. Jadi ketika kita pada pandangan sekarang ni memang kita rasa tak betul. Tapi pada masa itu apa yang kita betul pada masa itu sesuai dengan suasana pada masa itu. Dan kalau katakan raja dah arahkan Hang Tuah ke mahkamah, tak ada satu mahkamah yang boleh bicarakan raja, tak ada. Tak ada mahkamah yang raja kuasa penuh. Sultan kuasa penuh pada masa itu kan. Jadi dia buat apa saja. Boleh buat Okey. Bila pada kita ini berapa banyak cetakan yang telah dijual dan buku ini difahamkan telah dijual oleh Kementerian Pendidikan. Yalah. Sebenarnya ni menurut kita baru dah, tapi benda tu dah dikeluarkan surat, dah dibantah saya surat tadi tu, yang mana pihak Kementerian Pendidikan dah lantik satu jawatankuasa untuk menilai buku, dipanggil bahan bacaan tambahan untuk sekolah-sekolah dibuat kementerian untuk pusat semua sekolah. Jadi alhamdulillah Hang Tuah antara buku yang terpilih tadi dalam 5 tajuk tadi tu, menteri buku itu masuk Hang Tuah. Dan insya-Allah buku tu akan hantar ke sekolah nanti. Untuk buku hikayat Quran yang dicetak oleh para tikni, dan berapa banyak keluar oleh kongsi. Sebenarnya saya dekat kecil, sedikit kecil kan, bukan besar. Pejabat pun di rumah dia, store pun saya buat di rumah. Jadi memang saya anggap saya yang kecil saja bagi lain. Siapa guna, siapa kerja sampai kata-kata program. Saya sendiri dibantu oleh anak-anak yang menjalankan. Jadi saya tak berani bercetak banyak-banyak. Paling purata sekali cetak sudah 1,000 dia. Saya berani cetak. Sebab saya cetak 1,000, jual, dah habis, cetak lagi macam tu. Dah habis, cetak lagi. Start boleh cetak sampai 10,000, cetak lagi. Pertama, kos dia tinggi. Yang kedua tadi nak mengedar macam tu. Sebab saya buat sendiri kan.